أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Bismillah rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat kurnia Allah, dianugerahkan kita kesihatan, keafiatan, dianugerahkan kita kelapangan masa dapat kita berada di rumah Allah, dirikan salat berjamaah insya-Allah. Isikan masa kita yang lapang ini dengan majlis ilmu, semoga kita berpahala rahmat pimpinan bimbingan Allah taala, dianugerah kita kekuatan untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Alhamdulillah, semoga kita mendapat pimpinan bimbingan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita sambung, kita masih lagi dalam bincang rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, iaitu rumah yang kita bincang keempat, rumah orang yang memakan harta riba. Kita dah panjang ulasannya, sambung ni. Berikutan ini akan dibahas masalah bahaya dan bencana yang akan dialami pemakan riba seperti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuat sinopsis atau ringkasan daripada hadis-hadis. Pertama, pemakan riba akan tertimpa bencana dan berbagai penyakit kerana riba termasuk mubiqat. Al-mubiqat iaitu dosa-dosa yang membawa kecelakaan, yang mencelakakan atau yang membinasakan. Riba itu sendiri merupakan satu dosa yang boleh membawa membinasakan, kecelakaan dan sebagainya. Kecelakaan ini bukan saja zahiriah, mungkin batiniah, mungkin berlaku kepada auzubillah dalam keluarga, macam-macam cerita. Dunia ini macam-macam. Saya baru minggu lepas didatangi oleh satu keluarga, bincang, tak tolong ahli keluarga mereka nak kahwin dengan seorang lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki ni ajar sesat. Kan itu masalah semua tu. Kawan dah mabuk, cinta katakan tak dengar tak apa. Jadi bila dilarang oleh keluarga, nak bunuh diri. Nak bunuh diri, itu yang takut orang kaya nak bunuh diri. Itu masalah yang timbul tu. Cuma saya tak katalah depan dia, cubalah selidik dulu, awak ni makan harta macam mana kasa kaya sangat ni, ya kan? Kan bimbang juga kita pasal kaya sangat. Orang kaya ni dia makin tamak pada harta, orang miskin tak tamak mana ada. Alhamdulillah, tak ada, dia cari lebih kurang. Orang kaya ni seboleh-boleh nak kerja juga, yang halal haram belakang kira dulu, dapat dulu. Allah. Ajaran sesat nak macam mana? Ajaran sesat pakai jubah, pakai serban tapi cakap kasar. Keluarga lelaki-lelaki, keluarga perempuan pergi nak bincang tentang hal perkara tersebut, dia pergi ancam, nak aku tumbuk bersepai kau kan. Dalam rumah dia, orang jadi tahu, belum kahwin lagi ni, baru nak jadi ipar. Dah cakap macam tu. Jadi kita risau, kenapa saya risau besok takut perempuan tu besok kena spy dekat dia, ya kan? Dah panah baran macam tu, macam mana ahli tarekat panah baran? Tasbih kat tangan ni, nak tunggu orang tadi tasbih kat tangan. Allah.
Yang kedua, pemakan riba akan ditimpa azab yang terus menerus di akhirat, iaitu dengan dilempari batu ke dalam mulutnya. Pemakan riba tadi dilempari batu ke dalam mulutnya, terus menerus azab, tidak berhenti-henti. Pasal riba itu sendiri merupakan benda yang sukar untuk berhenti. Sukar untuk berhenti. Lepas satu lepas satu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, pemakan riba akan ditimpa azab yang terus menerus di akhirat, itu dengan benda yang sama. Benda yang sama 3 dengan 4 tu, 2 dengan 3 terulang balik. Yang keempat, Allah mewajibkan dirinya untuk tidak memasukkan pemakan riba ke dalam syurga. Allah Ta'ala kata dia tidak akan masuk orang makan riba ke dalam syurga kecuali dah bertaubatlah. Baru taubat cerita lain. Itu yang takut sampai akhir hayat bergelimang dengan harta riba dan sebagainya. Kita takut harta kita pun, yalah, harta kita dapat kat kita tak apalah. Semalam dalam grup kami ada bincang, ayam pergi duduk rumah kita, ayam tak tahu siapa punya, bertelur beranak pinak. Nak buat apa ayam? Oh, macam-macam dah orang alim ni. Grup ni grup ustaz-ustazah, macam-macam dalil, bawa kitab tu, bawa kitab ni. Saya lah sekali saya termalah, kat pukul 12 saya jawab. Senang, tangkap ayam tu dengan telur-telur, jual, masuk dan ke masjid, habis cerita. Duk fikir boleh makan, tak boleh makan, boleh apa, tak boleh berapa banyak. Tangkap ayam tu dengan telur sekali, pergi jual, duit masuk tong surau, tong masjid, habis. Kalau dia fikir sampai pagi esok tak selesai. Dah mula dah rasa sayang. Dia datang rumah kita pasal dia berak rumah aku nak minta sikit upah berak, umpamanya kan. Macam-macam cerita. Itu satu unit kecil tu, gambaran kecil. Ini kan gambaran kecil. Saya senang saya kata. Lepas tu timbul pula isu, kena bayar zakat tidak bela ayam. Bulog Kentucky Fried Chicken tu berapa juta punya bela ayam. Saya jawab sepatah, oleh kerana ada yang mengatakan tidak wajib menyebabkan pekebun kelapa sawit dan pekebun getah walaupun luas tak bayar zakat. Ustaz, saya ada jiran kat kampung Ustaz. Ayam bapak mentua saya pergi rumah jiran sebelah. Dia pergi tangkap ayam dia sendiri, dia bagi orang lain. itu orang panggil itu cari belakang pagang. Jiran tu tak tahu, bagus sebelah tu bagi ayam dan ayam bapak mentua saya. Yang macam gini lah, orang pergi curi, kita tahu dia bagi duit kat kita, kita tak apa-apa yang dia mencuri, sebab kita tak tahu pun dia curi. Jadi orang jiran sebelah tu tak ada apa-apa dia. Yang sembelih tu yang berdosa. Betul tak? Kenapa tak sembelih pulang balik rumah tu ayam? Ayam bawa ganggu rumah saya ni, saya sembelih lah, bagi abang makan. Ya kan? Bagi orang lain. Benda tu tahu tuan. Tak tahu tuan ni kita boleh rugi. Ya kan? Dekat kampung memang lah nyusah. Kalau bela itik sekati, itik nila tu lagi teruk, berak teruk. Dia tak berak rumah dia, main berak rumah kita. Dia kat kampung pula satu penyakit, dah tahu dah bela binatang, tak kurung. Ya kan? Bebas, dia pergi berak kencing rumah orang apa semua. Itu satu pada itu kena belajar bab berjiran. Bab berjiran. Ada binatang kita mengganggu jiran, kena kurung. Betul tak? Itu je, sudah. Sebenarnya pasal bab berjiran tak ada, yang ni tak faham, dia pun sembelih. Beri sedekah ke orang. Harta orang, harta curi beri sedekah. Allahuakbar. Okey. Pemakan riba akan jatuh ke dalam neraka Jahannam dan diseksa dengan siksaan pedih yang dinaikkan darjatnya menjadi 70 darjat. Bayangkan tuan, kita sekarang ni panas melengging baru 36 je paling panas. Kat Malaysia 36, oh tak boleh keluar sakit kepala. Ni 70, bayangkan. Saya kat Mekah tahun lepas paling panas, tak tahan dah tu, 52 degree. Tu pun ada dah heat stroke, pingsan dah sebagian jemaah. Baru 52 darjah Celsius. Allah. Ni darjah di akhirat.
Seksaan yang paling ringan sebanding dengan hukuman lelaki yang melakukan zina dengan ibunya. Itu kehinaan orang makan riba tadi. Dalam hadis ada yang telah lalu dia buat kesimpulan. Perbuatan memakan riba merupakan perbuatan terburuk yang di sisi Allah dosanya lebih besar daripada berbuat zina sebanyak 36 kali. Sebab Allah Ta'ala isytiharkan pemakan riba ni musuh dia, nak berperang dengan Allah dan Rasulnya. Allah melarang perbuatan zina dengan menjelaskan kekejian dan akibat yang akan ditimbulkannya, sebagaimana firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Zina pun tak boleh. Maknanya kalaulah riba ni lebih teruk pada zina, riba lagi kena jauhkan diri daripada riba. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerusakan. Wasa asabila, jalan yang buruk yang boleh membawa kerusakan pada orang itu. Wallahu a'lam. Perbuatan memakan riba mendatangkan kebinasaan, menimbulkan kehancuran, menyebabkan datangnya kerugian dan kesengsaraan, menyebabkan pelbagai penyakit serta menjauhkan pelakunya dari rahmat dan keberkatan. Riba ni dia menipu manusia sepanjang zaman. Kita ni banyak tertipu, kita tak tahu je. Tertipu. Astro tu tipu orang berapa banyak. Cuba pergi potong Astro. Ada lah tiba-tiba pada lagi datang itulah, ada dalam agreement kita tak baca lah apa semua. Berapa banyak, tapi 90% umat Islam Malaysia ada Astro. Rumah orang Malaysia ni, orang Islam Malaysia 90% ada Astro. Di kampung Sengit pun ada piring. Cuma 10% saja tengok program agama. Daripada 90% itu 10% tengok program agama. Bakinya tengok apa? Tengok hiburan. Okey. Surau tak boleh datang, malam ni ada itu, malam besok ada itu, ya kan? Wallahu a'lam bissawab. Adik-beradik saya kat kampung, tu gila bola. Saya ada grup adik-beradik saya di grup WhatsApp, cakap bola saya berdiam. Hari tu saya masuk, hukum sunat muakkad, sembahyang gerhana, bila nak sembahyang gerhana, macam mana cara, sepatah tak ada siapa jawab. Senyap, sunyi, sepi. Tapi cerita bola je, nak Kelantan main bola, ku putih dengan orang Musa jadi bodoh. Ki duit je lah. Kena duit. Laki-laki pakai baju pink, pasal apa? Duit punya pasal. Marah dia. Saya geram ke bola pukul 3 pagi cerita orang ni 20 tengah main ni. Ini apa buat ni, apa ni, macam-macam komen. Kita nak tutup, takut ada berita penting, ya kan? Tak boleh tutup. Cuma saya kalau mengajar silent je lah. Tutup, kesan-kesan, tapi pada tak tidur kan. Saya nak petang ni buka tadi lepas semayang sebelum mengajar buka, pasal anak saudara dah masuk labor room. Kat kampung dah salin, pernah lebih tadi dalam salin. Benda-benda macam tu kita nak masuk, nak doakan lah, masuk labor room. Tadi telefon saya 5 minit sekali, saya pergi hospital. Dia ni walaupun mengaji bab tu, ni anak saya ni nurse, tapi dah dia sendiri mengandung, dia panik, tak tahu apa-apa, ya kan? Saya telefon tanya, ada tanda keluar? Tak ada lagi, tapi tak ada kedekrat sangat, pergi lah. Pergi cek dah 4 cm buka kan, tapi anak sulung lambat lah. Okey tadi baru dapat cucu saudara pertama, dapat belah saya, belah rumah saya ramai dah. Tak lama lagi tak cicit lah kalau rumah banyak, ya kan? Rezeki Allah Ta'ala bagi tahun ni saya keluarga kan. Cucu dah berapa? 30 bulan Januari cucu yang ke-23, 10 bulan Februari cucu ke-24, ya kan? 13 Februari baru cucu yang ke-25, September besok insya-Allah cucu ke-26. Cicit nenek mak saya tu cicit dah ramai dah lah. Allahu a'lam. Itu rezeki dan tanggungjawab. Okey.
perbuatan memakan riba mendatangkan kebinasaan, menimbulkan kehancuran, menyebabkan datangnya kerugian dan kesengsaraan, menyebabkan berbagai penyakit serta menjauhkan pelakunya daripada rahmat dan keberkatan Allah. Rahmat keberkatan itu kita nak. Kalau dah jauh dari keberkatan Allah, hidup pun macam tadi lah. Itu dah macam tadi, cerita tadi. Saya ada 2 kes yang lucu tapi membimbangkan kita kalau kena keluarga kita. Pertama macam tadi, nak kahwin tapi yang laki-laki ajar sesat. Jaiz tengah siasat ajaran ini, kumpulan ini belum selesai lagi. Dia belum istihad sesat lah, tapi kecenderungan ke arah itu dah ada. 1 kes dulu tahu, 2 tahun lepas, 3 lepas. Sama juga, berkenaan internet lah ni. Kena ada bercinta-cinta, rupanya Syiah. Lagi parah. Yang ni pun ni, dia kalau boleh nak bawa tok guru dia ni akad nikah. Wah, tak percaya kepada juru nikah. Juru nikah kata tak boleh. Kata juru nikah, tak berempuk nak akad nikah. Patutnya akad nikah bapa perempuan lah. Wali, betul-betul wali. Ya kan? Orang lain tu dia wakil. Pelik juga wali sihat walafiat bercakap kasih wakil korang. Buat apa? Anak kita lah baca kat kertas tu. Akad dah nikah. Bukan tak boleh. Tu imam baca kat kertas juga. Mana dia nak hafal seorang-seorang. Sekarang ada satu kawan saya di Kuantan ni, seorang ni juru nikah. Di mana dia telefon saya, kawan sama bertugas di Mekah, Masjid Umrah. Dia kata saya nak nikah ni, musim cuti sekolah ni, minggu hari ni sesat kan, minggu ni cuti sekolah 35 pasang buat kat masjid. Nikah masal, datang ke masjid 35 pasang, bayar 2,000 je seorang. Dah 35, 2,000 kali 35 berapa? Boleh kenduri dah. Kata habis 20,000 nyanyi je. Bayar 2,000 seorang, dia akan nikah. Dia lengus. Kenapa? Okey, datang satu pasang selesai. Datang khutbah sekali je. Takkan dia tak nak akan nikah khutbah juga 7 hari tak habis. Kata baguslah, buatlah, kata kesian budak-budak tu nak kahwin kemana susah lagi. Dah musim sekarang semua barang mahal. Ya kan? Dulu kata barang mahal pasal minyak mahal. Minyak turun, barang mahal juga. Tak turun-turun. Duit kita makin jatuh. Saya ni pergi tukar duit pasal 17 bulan saya nak pergi umrah tapi lagu Turki. Pergilah tukar lira Turki lagi mahal, RM175 untuk 100 dia. Kita RM175 untuk dapat 100 dia. Tinggi. Saya tukar balik RM2 baki pergi Indonesia baru ni. Sampai Indonesia tak cukup, tukar lagi saya. Adalah baki 690,000. Tukar tadi, kaya saya. Dapat 220. Saya pergi dulu, kita beli duit dia patut lagi mahal lah, 615. Sekarang 619. Duit Indonesia mahal naik, pasal ringgit turun. Jadi kalau orang main pergi ke mana-mana ni, main tukar duit memang parah. Allahu a'lam bissawab. Yang telah tersebarnya riba merupakan salah satu tanda sudah dekatnya hari kiamat. Banyak orang makan riba ni menandakan sudah hampir hari kiamat. Sekarang riba tersembunyi. Bank telefon, encik, ini kita ada offer, encik sebagai member card yang setia, kita nak bagi encik ni 30,000 cash advance, boleh ambil bila-bila masa. Okay, pergi cucuk, limit 30,000. Atau datang ke pejabat, dia boleh keluar cek 30,000. Tuan tahu dah, dapat 30,000 tu kena bayar mula-mula lagi, belum apa-apa kena bayar 3%. Tak boleh bayar sampai tempoh matang dia, dah kena riba, kena interest hari-hari. Lepas tu nak pakai kad kredit, pakailah. Pasal dunia moden nak bawa takut orang 4 orang duit ni. Tapi kena pandai, jangan sampai kena bayar bunga. Saya pakai kredit berpuluh tahun, belum pencen lagi, tapi mesti bayar
habis, bukan bayar sikit-sikit sebelum tempoh dia. Saya kat kredit saya ada 2-3 tarikh dia 15 bulan satu, 15 bulan sampai je. Kalau bil tak sampai, saya tengok internet berapa tu bayar. Tak ada peluang dia nak kutip interest dengan kita. Wallahu a'lam bissawab. Apa? Itu tanda kiamat. Pemakan riba akan bangkit dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan terhuyung-hayang seperti orang gila. Ini dalam Quran disebut. Bangun terhuyung-hayang seperti orang gila. Tidak siuman. Orang makan riba memang tak siuman. Termasuklah juga yang menipu-nipu orang ni. Sekarang masih ada ni yang kutip pergi umrah bayar 4,000. Mana nak sampai ke Mekah 4,000? Tiket kapal terbang pergi balik 3,000. Tiket berbalik 3,000. Tambah pas, hotel, makan. Oh, memang tidak logik. Jadi kita diberi akal oleh Allah. Sekira tidak logik, jangan buat. Sebab kita terlibat dengan penipuan di akhirnya. Sekarang tak ada tipu lagi. Dia tipu akhir, dia tak tipu baru-baru ni. Dia himpun. Dah, sebelah. Itu teknik daripada dulu sampai sekarang sama je. Tapi orang tak serit-serit. Sebab cara dia bikin, tu orang tu pergi balik dah, dia kata. Dia tak tahu penyumbang dia tu yang akhir besok. Saya pernah kawan saya, dia belajar kat Amerika, dia balik terus, Ustaz, kita invest ni, ada peluang kat Amerika gini, untung begini, banyak untung. Saya kata, latihlah saya sekarang ni. Dulu sebut nama dia Syarifah tu sebut. Kita tak kenal, tak apa sebut nama. Pak, kau ingat benda ni tak ada penipuan? Aku rasanya ada penipuan. Cuma penipuan berlaku di akhir. Di awal tak ada. Sebab tu kita kena pergi awal. Dia kata besok kita kena tipu. So maknanya you yakin